Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Harap-harapnya baik saja. Jadi, rakaman pada kali ini adalah berkaitan dengan topik yang pertama. Ini siaran ulangan kerana topik pertama dan kedua akan masuk ke dalam exam. Jadi, saya ambil inisiatif untuk rakamlah. Kamu boleh dengar kembali dan lebih bersedia untuk test. Okey, dan pada minggu keempat atau kelima nanti saya akan buat pre-test. Saya akan bagi quizzes dan kamu akan jawab. Dan situ contoh-contoh sebelum test lah. Jadi saya akan bagi quiz dan untuk bab 1 dan bab 2. Baik, untuk kelas ulangan pada bab pertama kali ini ia berkaitan dengan manusia dan pemikiran. Dan bila kata tentang manusia adalah makhluk yang berakal dan pemikiran adalah yang lahir daripada satu-satu ta'akulan ataupun satu-satu pemerhatian, satu-satu pemikiran. Okey. Fikiran. Okey. Pemikiran adalah lahir daripada manusia dan pemikiran lazimnya dikaitkan dengan falsafah. Okey. Dan apabila mengatakan tentang falsafah, dan subjek ni pun berkaitan dengan falsafah jugalah. Selain daripada subjek falsafah dan isu semasa, pemikiran sains dan teknologi juga berkaitan dengan aspek dalam falsafah. Itu dua subjek core yang kamu akan pelajari pada tahun pertama dan kedua. Dan pada bab yang pertama ni adalah tentang ilmu manusia dan pemikiran. Jadi dalam sepanjang sejarah manusia, ilmu falsafah dikaji tanpa cinta dan kasih. Sama seperti ilmu teknikal seperti jurutera, matematik dan selainnya. Okay. Baik. Jadi sebelum kita pergi kepada falsafah universiti, perlu kita faham tentang makna falsafah itu sendiri. Okay? Falsafah adalah satu bentuk pemikiran yang perlu kita tahu. Okay? Memang kita tahu, kita tak ada nak selami apa maksud sebenar satu-satu falsafah atau satu-satu pemikiran. Jadi untuk kita tahu atau untuk kita cintai satu benda, kita kena tahu dia punya falsafah dalam satu-satu benda. Begitu juga seperti kita yang dalam tersidar, kita juga adalah berfalsafah. Tapi berasaskan kepada epistemologi dan nilai etika yang kita pegang dari sendiri. Dan bila kamu masuk ke UTM ada falsafah sendiri atau falsafah universiti, iaitu berdasarkan hukum Allah yang pertama sebagai dasar, dan last sekali apa yang kamu pelajari akan dicurahkan kepada kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendak Allah SWT balik. Itu falsafah universiti. Okey. Kerana Tuhan untuk manusia. Jadi berkaitan dengan visi UTM ingin menjadi pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf dunia. Jadi bidang tujuan UTM adalah tentang STEM atau sains teknologi. Misinya untuk menjadi peneraju pembangunan model insan dan teknologi inovatif demi pengkayaan khazanah. Baik, jadi kita tengok tentang yang Vice Chancellor ataupun Naib Chancellor UTM. Yang paling popular adalah inilah, Tan Sri Datuk Ainuddin Wahid. Ada buku dia yang dijual di pekan UTM atau pekan buku UTM ataupun koperasi UTM. Kamu boleh dapatkan buku tentang macam mana dia menubuhkan ataupun idea untuk menubuhkan UTM. Okey, dan baru latest sekali, jadi sebelum kamu masuk ataupun pada kamu masuk, dia telah turun ataupun telah habis tempoh, iaitu Prof. Datuk Dr. Wahid Umar. Ini yang terkini lah. Okey, yang terkini baru turun. Kemudian yang kedua tentang definisi pemikiran. Bila kita masuk definisi pemikiran, dia berkaitan dengan pemikiran barat dan pemikiran Islam. Ini yang pemikiran yang dua yang mainstream. Okey, kemudian yang pertama makna pemikiran. Okey, bila berkaitan dengan barat, dia berkaitan dengan falsafah dan penggunaan akal secara bebas. Tapi ini adalah yang menjadi pemisah antara Islam dan barat, iaitu kebebasan ini adalah bersandarkan kepada wahyu ataupun Al-Quran dalam Islam. Iaitu Islam menganjurkan ataupun Quran menganjurkan kita berfikir, kaji atau sirik, tapi
ada batasan yang dinaungi oleh wahyu. Setiap benda memang ada batasan. Masa kita nak tidur ada batas, nak makan pun ada batas. Jadi dalam prinsip Islam, untuk berfikir, mengkaji atau sidik ada batasnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian di sini ada perkembangan pemikiran di barat. Okey. Jadi perkembangan pemikiran di barat ni adalah bertitik tolak daripada falsafah Greek. Dan tamadun Greek juga menjadi pemakin kepada banyak cabang-cabang ilmu falsafah. Jadi dia punya tokoh-tokoh pun banyak daripada Greek. Okay, yang kita kenal Plato, Aristotle dan sebagainya. Okay, bila kata tentang pemikiran, dia berkaitan dengan akal, dia berkaitan dengan falsafah, dia berkaitan dengan kebijaksanaan seseorang. Dan filosofia pun bermaksud cintakan kebijaksanaan. Jadi cinta, sofia tu kebijaksanaan. Apa yang dimaksudkan dengan kebijaksanaan? Okay, sofia tu sebenarnya maksud kepada segala kegiatan akal dan rasa ingin tahu, curiosity. Okay. Kemudian bertanya soalan, ingin memahami dunia kita, dunia orang lain, diri kita dan segala yang mawjud ataupun hidup di sekeliling kita. Itu bermakna tentang kebijaksanaan ataupun sofia dalam falsafah Greek. Jadi dalam arti kata falsafah ni ialah satu usaha untuk jawab soalan. Okey, kemudian hasrat untuk menemukan kebenaran dan mencapai kebaikan tertinggi. Dia falsafah ni ada satu pencarian kepada jawapan, okey, dan mengajukan pertanyaan adalah usaha awal untuk berfalsafah. Mengapa demikian? Mengapa tidak demikian? Mengapa begini? Mengapa tidak begitu? Itu semua adalah satu curiosity ataupun mencari jawapan. Okey. Dalam usaha untuk membentuk falsafah seseorang. Dan kita bertanya tu, kita cuba membentuk falsafah epistemologi kita sendiri untuk kita tahu satu benda tu. Jadi dan diri kita yang akan berfikir, adakah benda ni betul menurut aku ataukah benda ni tak betul menurut aku. Itu tentang falsafah. Dan antara maksud lain falsafah adalah corak berfikir sistematik dan kajian kritikal, huraian dan bertindak bertujuan menjadikan diri sebagai bijaksana. Ini menurut Robert Paul Wolff. Dan menurut John Hosper, philosophy is study of how do you know. Macam mana kamu, macam kau tadi dia menggunakan how, jadi dia menggunakan satu bentuk pemikiran yang dalam lah. Bila melibatkan how, maknanya dia punya ranking ataupun dia punya belum taksonomi dia tinggi, maknanya dia pakai how, macam mana dia nak mencapai. Jadi how tu perlu menerangkan lebih detail, perlu ada justifikasi kenapa nak tahu demikian. Dia boleh jadi banyak isu, termasuklah fizikal, jiwa, saintifik, agama dan etika. Dan sebelum itu, falsafah juga adalah satu cara berfikir yang radikal, lagi menyuruh dan mengupas satu isu secara mendalam. Boleh kita katakan falsafah adalah satu benda yang tidak dikuasai oleh semua orang. Okey. Dan dia memerlukan kepada orang yang betul-betul minat untuk mengkaji falsafah dan betul-betul mempunyai pemikiran yang tajam untuk memahami apa yang di sebalik suatu perkara. Jadi falsafah juga seterusnya diuraikan dengan berkaitan dengan aktiviti akal, berkaitan dengan hairan dan kagum. Jadi kenapa ada kaitan sini? Sebab dia itu adalah membezakan kita dengan makhluk yang lain. Kita ada akal yang boleh memandu kepada pemikiran kita, sama ada nak buat kita pelbagai rasa dan pelbagai perasaan. Okay, menurut Aristotle, rasa hairan adalah asal-usul daripada hasrat inginkan kebijaksanaan. Dan kita hairan ni maknanya kita nak fikir satu benda tu, nak dapatkan dia punya buah, dia punya samar, dia punya buah fikiran tu. Kita nak tahu justifikasi apa yang berkaitan dengan satu benda. Jadi kita hairan dengan satu benda, dan juga kagum dan juga minat tu mendorong kepada falsafah dalam diri individu. Kemudian dalam kesimpulan makna falsafah, jadi berdasarkan kesimpulannya, makna falsafah berkaitan kepada 4 unsur utama, iaitu hairan, faham kata-kata, mengaku bodoh dan cintakan kebijaksanaan, seperti yang diuraikan dalam makna filosofia. Jadi dalam ini berkaitan dengan how, what dan what is true, dan teori logik. Ada etika how, metafizik what,
logik, teoris dan epistemologi. What is true? Ilmu kita, apa yang benar menurut kita. Dia tak semestinya kita ikut orang. Tu falsafah ni dia boleh ikut kita punya tahap pengetahuan kita. Jadi kita boleh tahu apa yang paling baik menurut kita. Jadi menurut Heraklitos, falsafah perlu bermula daripada diri sendiri sebelum pergi ke wilayah yang lain. Kemudian dalam pengkajian ilmu falsafah, dia cerita tadi, dia dikaji tanpa ilmu dan kasih. Tak ada. Susah nak cari orang yang betul-betul minat ataupun betul-betul cinta kan, dan betul-betul mendalami ilmu falsafah, walaupun tidak nafikan wujud tokoh-tokoh yang mendalami ilmu falsafah, namun tidaklah seramai seperti juga orang yang mengaji kejuruteraan dan matematik, tidaklah seramai macam orang yang mengaji social science, dan untuk pakar dalam kejuruteraan matematik tidaklah seramai orang yang pakar dalam bidang social science. Okey, kemudian ada kedudukan nilai dalam falsafah barat. Okey, dalam falsafah barat terdapat nilai materialism ataupun nilai material yang diutamakan berbanding nilai rohani. Okey, perlu diketahui pada zaman awal, okey, gereja daripada dasarkan gereja, maka untuk mencapai zaman pencerahan Renaissance, okey, untuk mencapai zaman pencerahan atau zaman Renaissance, maka barat memisahkan dan mengesampingkan agama. Jadi mereka membawa fikiran secara mutlak dan akhirnya politik menguasai agama. Jadilah muncul pelbagai macam nilai jenis pemikiran seperti authoritarianism dan hedonism, utilitarianism dan pragmatism dan sebagainya, macam-macam jenis pemikiran yang lahir dalam barat, dan perkara inilah yang memandu falsafah dalam barat. Okey, kemudian hedonism biasanya dikaitkan dengan keseronokan, dan utility makna berkaitan dengan penggunaan sesuatu benda yang menentukan benda tu boleh pakai ataupun positif ataupun negatif. Kemudian subjektif makna secara subjektif tak ada kebaikan secara objektif, maka dia hanya boleh diukur berdasarkan secara subjektif. Tiada sifat jahat dan tiada sifat yang murni. Apa yang ada adalah subjektif, iaitu perbuatan manusia. Jadi kemudian seterusnya adalah pragmatism. Pragmatism berkaitan dengan tindakan praktikal dan aktiviti. Bila dia mendatangkan praktikal, mendatangkan faedah, maka dia adalah diakui. Jika tidak, dia adalah palsu. Itu antara pemikiran nilai yang ada dalam falsafah barat. Kemudian kita pergi kepada pemikiran mengenai nilai dalam agama, macam-macam nilai yang ada. Kemudian ada nilai moral. Contoh dalam agama ada nilai rahib, nilai zuhud dan nilai tanggungjawab. Kemudian ada nilai seni dan ada nilai ilmu. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh barat seperti theism dan kepentingan. Kemudian ada nilai moral rahib, kemudian ada nilai seni. Seni dipisahkan daripada agama, dan seni adalah benda yang suci menurut mereka, dan kemudian nilai ilmu yang terpisah daripada agama. Dan bila dikaji bila bermulanya falsafah, yang diperkenalkan oleh Pythagoras, ataupun ahli filosof yang menunjuk kepada wise man ataupun orang yang bijak. Kemudian ada Socrates. Kenapa ada bubuh tokoh daripada Greek? Kerana mereka merupakan pelopor atau pepier dalam bidang falsafah, seperti Socrates. Siapa yang tak kenal Socrates? Kemudian Plato, ini paling terkenal sekali lah, Plato, ahli filosof. Kemudian dan sebagainya. Kalau Islam pun ada lagi seperti mana contoh Ibn Khaldun dan sebagainya dalam teori dia punya madani dia. Kemudian dalam falsafah dan pemikiran Islam ini, bila merujuk pada Islam tadi barat dan negeri, kemudian merujuk pada Islam, dia berkaitan dengan dua sumber, itu akli dan nakli. Nakli adalah wahyu, Al-Quran dan sunnah dan akal. Ini sumber dalam pemikiran Islam. Dia berkaitan, tapi wahyu memainkan peranan yang penting. Maksudnya semua akal itu adalah dalam
payung wahyu ataupun dalam lempayung wahyu. Dia perlu akal tu berada dalam bulatan wahyu. Wahyu yang akan mengawal setakat mana akal tu akan mampu berfikir. Dia tak boleh melebihi satu. Okey. Kemudian kaedah dan ruang lingkup pemikiran Islam adalah antara bebas dan terhad. Dia tengah-tengah ataupun dipanggil sebagai wasatiyah. Dia tidak terlalu bebas dan tidak terlalu dihadkan ataupun ditekan. Okey, kemudian asas pemikiran Islam adalah daripada Nabi SAW lah. Okey, ada berkaitan dengan peranan Nabi ataupun peranan manusia sebagai khalifah, dan dalam Quran pun suruh kita belajar, mengkaji, mencari ilmu. Itu merupakan asas-asas dalam pemikiran Islam. Iqra, bacalah. Kemudian fakir, kemudian kamu baca, kamu fikirlah. Okay, kenapa tak berfikir tentang kejadian gajah? Itu semua adalah saranan supaya berfikir. Okey, merujuk pada teras pemikiran sains dan teknologi dalam Islam. Okey, seperti yang saya gariskan, ia ada berkaitan dengan kebebasan tapi masih dalam ruang lingkup wahyu. Kemudian dia berkaitan dengan iman. Okey, satu benda tu mesti berkaitan dengan iman. Okey, ada benda tu mendatangkan faedah dan tidak mendatangkan mudarat. Kemudian dia ada berkaitan dengan keamanan. Okey, dia untuk memakmurkan dunia ini, bukan untuk memusnahkan. Kemudian asas pemikiran Islam yang ketiga adalah toleransi. Dia betul serta dia tak ada diskriminasi. Okey, dia perlu berlapang dada dan menghargai perbezaan pandangan. Kemudian dalam Islam ada kelestarian hidup. Untuk berfikir untuk falsafah Islam berkaitan dengan kelestarian hidup. Dia perlu satu benda tu bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang ramai juga. Kemudian ciri ketiga adalah adalah tentang pemikiran peradaban barat, iaitu berkaitan reason, individual right, hak seseorang, dan sains dan teknologi. Dalam barat, tiga ciri utama berbanding Islam tadi ada 4 ciri dalam pemikiran. Empat teras pemikiran. Dalam barat ada 3 teras pemikiran. Yang pertama adalah reason, sebab, daripada akal. Kemudian yang kedua adalah hak seseorang, individual right. Perlu mengiktiraf hak individu. Kerajaan pun perlu mengiktiraf hak individu. Tugas individu bukan untuk beri khidmat pada kerajaan, tapi tugas kerajaan adalah mengawal individu. Dia boleh hidup sesuka hati dia. Kemudian sains dan teknologi. 2 benda ni diakui barat sebagai benda yang membebaskan manusia daripada kongkongan agama dan negara. Benda yang mengajukan. Sebagai kesimpulannya, manusia dan pemikiran tidak boleh dipisahkan dalam perkembangan ilmu, sains dan teknologi. Pemikiran yang dipandu dengan cara yang betul akan menghasilkan buah fikiran yang mendatangkan hasil dan memberi manfaat dan kebaikan. Akal yang digunakan dengan panduan betul akan menemui kebenaran yang dicari. Jadi berdasarkan apa yang saya dah bentangkan, jadi kamu boleh faham tentang tamadun Islam dan tamadun Barat. Harapnya kalau ada soalan kamu boleh nyatakan pada e-learning yang akan saya letakkan dia punya, jika ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan. Baik, sekian kelas pada hari ini. Kita jumpa pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.